Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada yang menonton. Jadi pada hari ini kita bersama ni lah dalam rancangan Arif Faiz untuk bercerita mengenai properti. Dan pada hari ini tajuk kita adalah Hartanah, medium tingkatkan pendapatan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hartanah ni bukan saja untuk kita miliki, kita duduk, tapi juga kita boleh meningkatkan pendapatan kita. Jadi bersama saya pada pagi ini adalah saudara Nizam Tubah dari IQI Realty. Assalamualaikum dan selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dia tunjuk tadi mana? IQI. Okey, untuk makluman semua saya dengan Encik Nizam adalah daripada IQI Realty So kita adalah ejen registered rent. So saya adalah orang baru dan Encik Nizam adalah orang lama, berpengalaman, katanya dah beberapa agensi. So sekarang ni bersama IQI lah. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada Encik Nizam. Encik Nizam boleh ceritakan sikit tak mungkin background Encik Nizam ni? InsyaAllah. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa pun saya nak ucapkan terima kasih dekat Arif. Arif boleh, Faiz boleh. Sebab biasa panggil Faiz, tiba-tiba nak tukar Arif kan. Kita ikut Faiz. So jadi Faris lah. Apa-apa pun nak betulkan sikit dia punya intro tadi tu. Saya orang lama 4 tahun. 4 tahun dalam industri. Tapi Arif lebih daripada tu sebenarnya. Cuma baru je data. Macam tu lah. Saya sebenarnya bermula dalam industri ni tahun 2017. Okey, dah 4 tahun. 28 dari bulan 11 2017. Itulah yang saya start. Tapi sebelum tu saya dah buat banyak kerja. Tapi semua orang kena tahu satu perkara tentang saya. Saya buat diploma civil dekat UTM Skudai 5 tahun. 10 semester. Jadi sebenarnya saya bukan orang. Diploma tu lama juga. Diploma saya buat 10 semester. Bayangkan kalau 10 semester tu berapa lama tu? Lama. Sampai combo tak berani pergi ambil sebab lecturer saya tanya, ada lagi kau? Yang itu yang kita. Jadi nak bagi tahu kat sini sebenarnya apa pun dalam property ni, dia punya mudah dia tu, walaupun orang tak pandai, dia boleh juga berjaya dalam industri ni. Boleh menjadi ejen Bukan malah menjadi ejen, malah kita boleh tingkatkan kita punya pendapatan. Itu yang paling penting. Jadi ejen tu kalau income tak berubah atau income sendu tu dia tak best. Itu pengalaman bagi tahu. 7 tahun, 8 tahun dalam construction. Saya meniaga sebab saya ingat saya terror. Meniaga apa tu? Saya buat slope rectification. Pembaikan slope under GeoBit. So kita dapat full license daripada Jerman. Kira vendor lah, tapi sebab tak pandai manage, tak sampai 2 tahun tutup. Okey. Itu pengalaman Pengalaman. So seronok lah tengok banyak duit tapi tak sempat guna. Itu salah satu Okey. Alright. Benda menarik So tapi tak pernah meniaga makan sebab saya tak berapa suka makan. Sebab tadi saudara Acha minggu lepas dia ada buat macam-macam, ada kilang tu, ada kilang dia ada buka kedai makan lah. Okey. Saya suka. Saya juga pernah datang kedai Acha makan semua. Dia punya pulut, dia punya yang manis tu. Dia ada 2 jenis pulut, satu pulut kuning, satu pulut yang saya suka sangat dia telur dadah tu. Telur dadah dia memang power. Betul. Okey Abang Nizam saya panggil Abang Nizam lah Boleh mesra So Abang Nizam okey. Abang Nizam ada berapa banyak property sendiri Doi. Tiba-tiba tertanya soalan ni pula. Adalah beberapa. Ini spontan lah, ini spontan. Untuk pengetahuan semua orang, secara mudahnya setiap orang boleh memiliki 3 buah rumah dalam hidup dia. 2 rumah kita boleh buat dalam 2 tahun pertama, insya-Allah kita boleh dapatkan 2 rumah setiap orang. Dan adalah malang, saya yang bagi tahu ni orang Cina ni. Satu apek Cina ni. Dia bagi tahu saya, Melayu kalau tak mati jutawan sui. Kenapa tu? Dekat Malaysia. Ya ke? Kalau Melayu kalau tak jadi jutawan dekat Malaysia sui. So bermaknanya Melayu ni dekat Malaysia ni dilahirkan sebagai seorang jutawan. Oh, Dan saya buktikan cuma perlu cari je lah macam mana nak dapatkan tu.
semua benda bermula dengan ilmu lah. Oh, okey, alright. Kalau tak ada ilmu, kita tak faham dan kita selalu salah faham. Betul. Betul untuk makluman Encik Nizam sebenarnya tuan-tuan saya sebenarnya saya ingat hampir setahun lah sebenarnya menjadi ejen kepada IQI. Tapi for the past 12 months tu saya lebih banyak belajar dan akhirnya saya telah membuat keputusan bulan lepas saya nak full time buat property agent. So kerana itu minggu ini adalah minggu yang kedua lah kita buat talk show ni mengenai property ni. So mungkin ini cara barulah untuk kita berniaga Okey, alright. Cik Nizam yang pertamanya, okey, ada orang komen dah ada orang komen Nurul Akmal Jufri dia kata pengalaman tu mahal Pengalaman tu mahal. Tapi kita tak perlu lalu pengalaman tu, kita boleh belajar pengalaman orang untuk elakkan diri daripada susah. So belajar tengok apa kesusahan, terima nasihat. Jadi beza pemuda dengan orang tua. Oh. Orang muda dengan orang dewasa? Orang tua. Orang tua? Orang muda dia rajin, dia pandai. Okey. Tapi orang tua dia ada petua. Dia ada petua. Petua ni yang membimbing ilmu yang ada tadi tu untuk jalan selamat. Oh. So tu boleh tinggal orang tua. Sebab orang tua tak kelaran nak kejar. Okey. Tapi Cik Nizam muda lagi kan? Alhamdulillah dekat 50. Oh, okey. Saya baru 39. Alhamdulillah. Itulah kadang-kadang kita boleh tengok zaman saya bila kita ada kesedaran tu lambat. Betul. Jadi kita lambat bermula, tapi yang penting bermula. Lambat cepat. Okey. So jadi penonton semua kalau ada sebarang soalan mungkin boleh Silakan. tanya. Boleh tanya nanti mungkin Brother Nizam boleh jawablah soalan-soalan tu. Oh, Acha Kamarul, thank you sudi datang kedai Acha nanti saya nak tuntutlah telur dadah percuma ni. InsyaAllah buka kedai ni ke? Okey, so mungkin boleh cerita sikitlah Abang Nizam Abang Nizam jual property dah 7 tahun. 4 tahun. So dah berapa ejen dah? Dah berapa di bawah company, dah berapa company dah? Saya baru dua ni yang kedua. Yang kedua lah. Yang pertama cerita sikitlah IQI ni. Apa yang menarik pasal IQI ni? Okey. Dia kalau nak cerita daripada kenapa saya dekat IQI ni, dia kena bermula pada tahun 2017. So apa yang berlaku dalam tahun 2017 tu, saya mencarilah dengan siapa yang patutnya saya terlibat, dengan agensi mana yang patut saya join. So saya pergi ke beberapa agensi. Jadi lepas interview, sama ada dia tak puas hati atau saya tak puas hati. Dan akhirnya saya last saya parking dekat satu agensi lah, dekat Melaka Raya. So saya dalam agensi tu selama 2 tahun setengah. Alhamdulillah. Cuma saya nak bagi tahu berbeza dengan IQI. Pada mulanya saya bermula dengan seorang ejen saya. Alright. Selepas 3 bulan saya ada 5 orang ejen. 5 ejen. Lepas 6 bulan saya ada tinggal 2 ejen. Tapi 3 ejen tu di dalam agensi yang sama, tapi dia dah tukar kepada orang lain. Jadi dia boleh tukar-tukar pula. Dia tak suka dengan kita dia luar. Jadi ini berlaku. Tapi bila kita teruskan balik di agensi yang sebelum ni, untuk promoted based on dia suka kita atau tak. Jadi dia tak ada satu dia sistem. tak ada merit lah. Dia tak ada merit. Dia suka kita ke kalau macam perform sales pun, tapi dia kalau kata pandai bodek cepat naik lah. Itulah cerita dia. So agak susah sikit dan saya protes. Alhamdulillah. Right. Berakhir 2018 saya ada 13 orang ejen. 13 orang ejen. 2019 saya start sampai bulan 6 saya ada 24 orang ejen. Alright. Lepas tu 26 saya ada tinggal 4 orang ejen balik. Macam saham naik turun. Tapi di IQI saya bermula dengan 3 ejen. Alright. Yang baki tadi tu saya bawa ke IQI 3 orang ejen. Lepas tu daripada 3 ejen sekarang ni alhamdulillah 400. 400 Bayangkan 3 ejen sekarang jadi 400 tuan-tuan. The system lah, the system is trust. Okey. So di bawah 400 ni ada leader-leader lain lah. Ada 14 leader. 14 leader so lebih kurang dalam satu leader dalam lebih daripada 10 orang lah ataupun 30 orang lah. Lebih 30. Ada yang lebih 30. Tapi rata-rata ni mesti lebih 10 lah. Okey. So macam saya ni bukan bawa Cik Nizam sebenarnya. Betul. Saya ada bawa lagi. Saya bawa Puan Mimi Nizam. Leader Mimi. Dan saya lah. So saya ni kira orang baru kat bawah sekali lah. Nak tahu apa yang menarik kat IQI ni? IQI ni, kita
tak ada menghalang ejen untuk jadi lebih hebat dari kita. Malah kita akan encourage ejen untuk jadi lebih hebat daripada kita. Sebab kalau ejen itu hebat, maka kita punya tugas menjadi lebih mudah. Betul. Jadi kita tak perlu takut macam sebab setiap orang dia ada kelebihan dan dia ada bakat tersendiri. Tak semua orang boleh jual rumah. Betul lah. Betul Tak semua orang kenal ramai orang. Betul lah. Saya nak tanya Cik Arif, boleh satu benda? Okey. Untuk meniaga, kita kena kenal ramai orang. Setuju atau tidak? Betul. Saya tak setuju. Oi, kenapa tu? Saya kenal Ismail Sabri, tapi Ismail Sabri tak kenal saya. Okey. Jadi sebenarnya dalam bisnes, orang mesti kenal kita. Macam Cik Arif sebenarnya ramai yang dah kenal. So sebenarnya peluang itu dah ada. Betul. Jadi kalau peluang dah ada tidak digunakan, saya sakit hati. Sebab itulah. kita tak ada peluang Tapi tu. jangan sakit hati dengan saya. Sakit hati juga. Terpaksa sebab kita tak dapat peluang tu. Boleh lah. Dan nak dapat benda ada beberapa perkara. Okey. Apa cara untuk kita dapatkan benda? Okey. Untuk dapat sesuatu. Alright. Boleh dapat tak? Boleh jawab? Boleh. Dan sebenarnya kalau nak ikut sebenarnya kalau 2 hari kalau belakangan ni ada beberapa kawan-kawan lah tanya soalan-soalan Macam saya pagi ni tadi bila saya post saya punya Facebook live ni, ada yang nak beli rumah, ada yang nak jual rumah, ada yang nak sewa rumah. So maksudnya mungkinlah bila kita kenal ramai orang mungkin adalah kelebihan untuk kita lah. Tapi insya-Allah orang kenal kita. Itulah. So apa ni saya fikir kita rehat kejap. Boleh. So kita rehat mungkin selama 1 minit. Kita jumpa lagi selepas ni. Wah, dia rehat saya minum air. Hai, selamat kembali hari ini kita bersama saudara Nizam Hartanah Medium tingkatkan pendapatan. So, Abang Nizam, ada apa-apa kita nak cerita sikit mengenai pendapatan ni melalui Hartanah ni? Okey, saya suka sangat ni benda ni sebab benda ni kita nak sharing satu perkara. Ramai yang tak perasan tapi sebenarnya dah tahu. Untuk kita dapatkan sesuatu ada berapa cara. Sebenarnya ada 3 cara untuk kita dapatkan sesuatu. Okey, alright. Cara pertama yang kita boleh gunakan adalah dengan tanya. Cara kedua kita Tanya kalau ada soalan nak tanya, boleh tanya tak? Boleh tanya. Kalau kita nak sesuatu, kita kena tanya. Kalau nak duit, kita tanya juga. So, tapi kita tanya dengan orang yang betul. Kalau salah orang tu, tak dapat. Kalau salah tanya, tak dapat. Sama juga. So, kita nak tingkatkan pendapatan dan kita kena start tanya. Betul. Dan macam kita dalam property, kita tanyalah, dah beli rumah belum? Nak beli rumah belum? Dah ada rumah, nak beli lagi tak? Sebab tak ada siapa yang kalau saya tanya, kalau saya bagi rumah free nak tak? Tak ada orang, semua orang nak. Cuma yang menghalang dia pergi lagi satu step untuk menambah sebab dia risau dengan bebanan yang dia akan bawa dalam hidup dia. Itu je. Okay. Kedua, lepas kalau kita tak boleh guna secara bertanya, kita guna secara minta. Kita kena cakap dengan dia. Mintalah sesuatu dengan dia. So, macam kita pun berdoa dengan Tuhan. So, minta dengan Tuhan. Ketiga, ini untuk orang-orang macam Encik Arif, sesuai sangat. Kita paksa. Lama. So, ada 3 cara. Yang itu, kalau nak kaya atau nak berjaya dalam property,
konsepnya sama 3. 3 Oh, yang paksa ni memang sesuai dengan saya lah. Dia peluang tu tinggi lah. Peluang tu tinggi Okey, alright. So, mungkin Cik Nizam kita belum ada lagi soalan ni daripada tajuk kita pada hari ni. Mungkin Cik Nizam boleh ceritalah mengenai pengalaman Cik Nizam. Mungkin ada klien yang mungkin menjadikan hartanah ni sebagai sumber rezeki tambahan daripada mungkin dia ada kerja, katalah dia bekerja sebagai seorang peguam, kemudian dia beli rumah untuk diduduki, yang pertama lah kebiasaannya. Yang kedua, dia buat rumah untuk disewakan punca pendapatan. So mungkin Cik Nizam ada jumpa orang-orang begini? Ini saya suka. Pada saya setiap orang kena buat ni. Dan medium yang kita gunakan adalah property, hartanah. Sebab kalau kita boleh gunakan medium yang ada dengan daripada kempen-kempen yang ada, daripada promosi-promosi yang ada, sebenarnya untuk bermula dalam properti ni modal dia hampir kosong. Betul. Jadi kita boleh gunakan dan setiap orang boleh beli rumah, cuma ada tak dia layak untuk lepas loan. Itu syarat dia. So, kalau nak tahu nak lepas loan ke tak, boleh call isteri saya. Isteri saya dia kerja dekat bank. Saya sangat berbesar hati sebab antara orang-orang yang tulang belakang saya. Oh ya ke? Okey. So kalau nak tanya pasal loan boleh call Puan Nurul Hayat di 017-639-6965. Saya ulang 017-639-6965. Boleh tanya kelayakan mengenai loan. Kalau ada masalah, kita boleh advise. Betul. Kadang-kadang saya juga ada dengar orang kata, alamak cik, saya ni masalah sikit 3 bulan ke belakang ni saya punya gaji kena potong. Ataupun saya punya OT tiada. So jadi mungkin kadang-kadang bank pun boleh bantu. Dia sebenarnya boleh bantu untuk advise, untuk memperbaiki terutamanya pada 6 bulan yang terakhir. Dia punya account statement lah. Ataupun Cik Nizam ada komen sikit mengenai ini, kelayakan membeli rumah ni. Setiap benda dia bermula dengan kita kena tahu kita punya planning. Kita kena ada matlamat. Lepas tu kita dah tahu kita punya goal, kita mesti ada planning. Untuk kita tengok strategi apa yang kita nak pakai. Okey. 4-4-2 ke macam tu lah. Macam main bola pula ni. So kita ada strategi untuk susun dia. Jadi kalau kita ada strategi dan kita boleh present strategi itu kepada orang yang pakar, contohnya untuk loan, tanya bank, jangan tanya ejen untuk loan. Betul. Sebab kelulusan bukan dekat tangan ejen. Kelulusan dekat bank, dan bank boleh nasihatkan kita apa yang patut, apa yang tak patut. Kalau betul sungguh, cepat lambat bukan soalan, yang penting dapat. Betul. Yang penting secure lah. Yang penting loan dapat. Okey. Jadi Encik Nizam, macam tadi saya tanya soalan yang tadi kembalilah. Boleh. Encik Nizam belum share lagi lah. Mungkin mungkin klien-klien yang mempunyai properti lebih dari satu. Mungkin boleh cerita sikit mengenai pengalaman mereka ni. Mungkin menjadikan contoh, salah tak payah sebut nama lah. Boleh. Mr. A kata. Okey. Saya ada satu program. Untuk semua saya ada satu program. Tapi program ni program percuma. Sebenarnya lebih kepada financial discipline and management. So kita sebenarnya kaya tapi kita buang duit merata-rata. Yang itu disiplin duit tak ada. So kita perbelanjaan tak terkawal. Bukan luar kawalan kita tak boleh kawal. So kat sini kalau kita dengan ada planning yang betul, kita boleh buat 2 rumah. At least pun paling lewat 2 tahun. Ada yang boleh beli 2 rumah dalam tempoh tahun pertama. Dah selesaikan 2 rumah. Tapi yang luluskan loan kita ni bank. So apa yang bank perlukan kena comply lah. Itu. Jadi bila dah terus membeli, kita akan seronok membeli sebab setiap kali membeli kita dapat keuntungan. Siapa tak suka untung? Yalah, semua suka untung So dia akan beli terus lah. Okey, alright. So mungkin Cik Nizam boleh bagi tips sikit kepada especially orang-orang muda lah, young graduates ataupun yang mungkin baru bekerja mungkin boleh bagi tips kepada mereka lah, bagaimana mereka boleh generate income through properties. Saya 2017 saya join satu property talk dengan Copy and Property, Mr. Charles. Copy and Property. Okey, dia bagi saya satu benda, saya ingat lagi apa dia kata. Dekat Jepun, orang beli rumah waktu muda, menyewa waktu tua. Dekat Malaysia, orang menyewa waktu muda, membeli waktu tua. Terbalik pula Jadi macam
kenapa waktu tua pula nak menyewa Tapi bila dia explain dengan benda tu, dia beritahu, jangan beli satu rumah. Masa muda kita kuat, kita kerja, bayarlah rumah kita. Betul. Tapi bila dah tua, kita boleh dispose satu-satu, gunakan duit tu, pergi sewa bilik-bilik hotel. Bukan sewa rumah lagi. Dan macam tu kita akan tambahkan kita punya pendapatan lah. Sebab leverage kan kita punya beban kepada orang yang menyewa. Ini satu konsep. Mungkin konsep di Jepun ni sedikit berbeza. Saya tak tahu macam mana dia buat, tapi saya gunakan falsafah yang sama lah. Yalah, sebab kalau kita sewa bilik hotel means macam kita go for vacation. Macam yalah, tapi betul juga. Mungkin kadang-kadang di Malaysia pun sebenarnya kena ikut, sebab kadang-kadang orang-orang yang dah pencen, terutamanya 60 tahun ke atas, dia mungkin ada 5 anak. Dia akan pergi ke rumah, anak yang satu bulan, anak yang kedua 1 bulan. So dia pusing. So sebenarnya tak ada keperluan untuk dia ada rumah. Betul. Cuma mungkin orang kita ni berbeza lah, terutamanya orang Islam Melayu ni. Kita nak ada rumah, kita nak ada ruang besar supaya kita boleh buat kenduri yang kita buat setahun sekali. Betul. Tak ada salah dalam property, tak ada salah. So mungkin pendekatan tu berbeza lah. Okey, Encik Nizam Ada satu soalan lah daripada sahabat saya, saudara J Ada tak senarai bank top yang dicadangkan dengan pakej pinjaman yang berpatutan? Saudara J, tadi jawapannya ada satu lah, Puan Nur Hayat dari MBSB Bank. Mungkin Cik Nizam boleh olah lah bank-bank lain yang mungkin kita dapat dia tengok juga. Kalau untuk pinjaman ni, dia bergantung kepada financial profile seorang tu. Itu paling penting. Kalau kelas pekerjaan dia tak sesuai, contohnya dia dalam kerja industri yang bahaya, so dia punya kelayakan tu agak kurang di certain bank. Dan kalau ada kelayakan orang tu dia kerja dengan corporate agency, so dia ada dapat extra kredit dekat sana. So yang ini sebenarnya orang tak ramai tahu dan susah orang nak dapat bezakan. Takkan nak pergi hantar banyak-banyak bank. Banyak bank hantar, bila dah hantar satu reject, semua dah reject nanti. So bank sebab dia dalam sistem sekali. So maknanya dia kita kena buat screen through dulu, kita buat filter, tengok apa benda. Dan tak ada cara lain yang paling mudah selain discuss dengan property agent, dan benda ni free. So maksudnya property agent ni pun dia ada semua checklist dia. Kita tahu checklist kita, dan kadang-kadang kita pun boleh agak-agak, tapi yang penting kena jumpa dengan bank lah. Tapi mungkin saudara J ni tadi soalan perangkap, sebab dia nak suruh kita cerita bank yang menarik tapi sebenarnya semua bank ada kriteria masing-masing. So mungkin cuma dan kriteria masing-masing dan juga insentif masing-masing. Ada bank senang lulus tapi tinggi bayar. Betul. Ada bank susah lulus tapi bayar macam tak terasa. Betul. 2.9. Saya pernah dapat 2.9. Yalah. So sekarang ni pula pada ketika ini banyak bank yang menawarkan pakej-pakej yang menarik seperti interest rate yang rendah. Dan mungkin ada beberapa perkara yang wave, seperti kalau first home scheme, dikatakan ada beberapa perkara yang kita tak perlu bayar. Boleh ulas sikit Cik Nizam? First home scheme. Sebenarnya banyak sangat promosi-promosi dan kempen-kempen yang kerajaan bagi, tapi tak ambil. Pada saya lebih suka soalan ini. Bila patut beli rumah? Saya lebih suka soalan ini. Bila patut beli rumah? Ramai yang cakap, kalau kita tanya, kebanyakan jawapan dia kalau kita tengok, mungkin saya berbeza sikit dengan yang lain. Pendekatan saya berbeza. Ramai orang cakap, dulu. Dululah. Dulu menyesal tak beli, dulu murah, sekarang dah mahal. Tapi orang dulu kalau kita tanya masa tu, dia jawab mahal juga. Sebelum tu pun dia jawab mahal juga. Betul. Tapi yang paling baik untuk beli rumah, syarat pertama kena lepas. Layak loan atau tidak. Kalau tunggu waktu ekonomi tengah down di sini, orang semua beli tapi kita tak lepas loan. Maksudnya yang penting adalah kesihatan kewangan kita. Financial. So kalau kesihatan kewangan kita okey, maksudnya insya-Allah akan kita punya peratus untuk dapat loan tu lebih tinggi lah. Jangan mula dengan besar juga. Jangan mula dengan besar juga Hari ini kita kerja, gaji kita kecil, 3,000, 2,000. So berapa kelayakan kita bermula dengan tu dulu. At least dia sebagai satu batu loncatan untuk kita lompat kepada properti kedua, ketiga. Jangan tunggu sekali besar, nak tunggu, tak tahu kita sampai ke tidak. Jadi mungkin kita pun dah boleh buat kelas Cik Nizam untuk pergi ke universiti-universiti ni. Sebab kalau kita tengok sebenarnya bila kita di universiti, apa yang kita buat? Yang pertama dah tentu belajar lah. Yang kedua sibuk bercinta lah. Yang ketiga, kita tak tahu apa yang kita nak beli lepas ni. Tapi biasanya dalam kita punya first list adalah kereta atau motor.
Betul. Kan, kereta atau motor. Saya Tapi buat kesilapan. so sebenarnya kereta atau motor ni adalah satu aset yang menurun harganya. Sepatutnya kita mungkin selepas ni sebagai property agent, kita boleh lebih berbincang dengan pelajar-pelajar universiti untuk menerangkan kepada mereka kenapa perlu beli hartanah dulu. Saya rasa tu patut kita buat. Tu patut kita buat Patut kita buat. Okey, nanti kita pergi round lah APTA, IPTS yang ada kat Melaka ni. Melaka pun ada lebih daripada 10 universiti Kenapa saya kata mesti tu? Kenapa mesti? Setiap orang ada niat, ada hajat untuk beli rumah, betul? Betul. Sekiranya dia menjadi seorang ejen, akan menguntungkan dia ketika itu. Betul. Untunglah. Untunglah dia dapat beli dengan the best price sebab dia yang pandai pilih. Kedua, dia beli, dia dapat commission. Beli untuk diri sendiri. Okey. So, sebab dia ada ilmu. Tapi perlu tak jadi full time? Tak perlu. Tak perlu Persiapan untuk diri sendiri dan keturunan. Yalah, betul lah, betul. Itu je pada saya. Dia senang ni, nampak senang, dan saya percaya benda property adalah satu benda yang paling senang yang pernah saya buat dalam hidup saya. Jadi engineer sangat susah. Jadi project manager tak boleh tidur malam. Kerja bawa balik, tak boleh cuti, kena panggil, ada problem kena buat. Jadi agent insurance lagi susah. Datang kawan-kawan hari. Betul. Nak minum pun tak boleh Bila kita datang aja, aku dah beli, belum cepat cakap lagi. Tapi dalam bidang property kita datang je, yang pelan hari tu kau boleh bagi balik tak? Betul. Macam tu. So Macam semalam lah, semalam lepas saya jogging, saya minum. Lepas tu saya ada jumpa dengan satu kawan ni. So dia kata, Arif, I nak beli rumah lah. I have this budget, but I want, dia ada bagi dia punya kriteria dia. Dan itu mungkin sebab minggu lepas saya live di Facebook. Dia tengok saya, dia jumpa saya, I nak cari rumah, kebetulan. So mungkin adik-adik dekat luar sana yang mungkin yang berada di universiti ataupun yang sudah bekerja, so mungkin boleh cubalah tanya dengan Abang Nizam atau saya sendiri bagaimana untuk yang pertama untuk menjadikan property ni sebagai aset, yang kedua mungkin boleh jadi ejen di bawah kita lah. Dia berbeza dengan ejen industri lain, insurance ke mutual fund ke, dia mesti kena ada minimum requirement, kalau tak kena terminate. Okey. Sebagai kita tak perlu buat kriteria tu sebab kita one time pay. Betul. Ilmu penting. Sebab ilmu 10 tahun lepas dengan sekarang tak sama. Betul. Hari ni loan bank interest rate dengan 5 tahun lepas tak sama. So ilmu tu penting. Dan ini saya nak sentuh sikit. Sebab live Cik Arif dapat orang tanya pasal rumah, betul? Betul. Ini yang maksud saya, dia kenal Cik Arif. Betul. Yang semalam yang tanya saya ni satu Datin Seri lah, yang duduk di KL. Dia datang Melaka during weekend. So dia nak beli rumah ni untuk dia duduk weekend dekat Melaka, because dia ada business di Melaka. Alhamdulillah, dan saya rasa bersyukur sebab saya kenal Cik Arif. So mungkin lepas ni kawan-kawan kita boleh share sikit kita punya ni lah, kita punya maksudnya kawan-kawan yang nak beli ni. So Encik Nizam Encik Nizam ada tak seorang klien yang mungkin dia ada berapa banyak property yang paling banyak? Okey, saya suka ni orang yang menyebabkan saya terlibat dalam bidang ni juga. Okey. Masa saya bercakap dengan dia tu, sedangkan ilmu tu kita yang mula kita sharing dengan dia, patut kau buat macam ni. Cakap pandai, buat tak tahu. Tapi bila dia buat apa yang berlaku, government servant, dia ada 40 lebih buah rumah. Yang dia buat rumah sewa. 40 lebih rumah dalam tempoh 8 tahun. Jadi, aku yang maksudnya ni bukan mewarisi? Tak. Tak mewarisi Merata-rata dia beli. Merata-rata dia beli. Okey. So soalan pertama, mana nak dapat rumah? Yalah. Dia mana nak dapat rumah? Betul. Dia macam doa tau. Kalau kita cakap pasal rumah yang kita nampak rumah je. Kalau kita nak cakap kereta kalau kita hari ni kita nak tukar kereta nak beli kereta Ini kita nak beli tu kita nampak je. Okey, betul. So, itu yang berlaku lah. Dan Alhamdulillah saya percaya cakap dia dan saya terlibat. Alhamdulillah. Tak boleh menandingi 40 rumah lagi, tapi by time should be okay lah. Okey. So kita rehat kejap. Kita rehat 1 minit. Selepas ni kita jumpa lagi. Bye.
Hai, kita jumpa lagi tadi kita rehat kejap. Okey, jadi pada segmen yang kali ni, segmen terakhir ni, 20 minit terakhir ni, kita harap ada lebih ramai orang untuk bertanya. Dan juga kita boleh dengar lah pandangan Cik Nizam. Cik Nizam, tadi masa kita borak-borak tadi, Cik Nizam ada sebut sesuatu yang nak share sikit. Kota-kota ni, yang kota ni seronok kita dengar ni. Seronok. So boleh ulas? Saya selalu kaitkan properti ni dengan marriage, kahwinan. So proses dia sama macam nak kahwin. So, kalau kita minat sesuatu benda, hujan, ribut, taufan pun kita akan pergi Kedah untuk dating tengok wayang je. Mak bapak tak bagi pun kita akan cari sebab untuk keluar juga. Itu zaman saya tak tahu zaman sekarang macam mana. Tapi kalau dalam properti kita ada desire yang macam ni, saya tak ada sebab kenapa kita takkan dapat. Jadi kalau kita boleh cari pasangan hidup kita dengan cara yang ni, kenapa kita tak applykan kita punya career dengan cara ni? Ramai ejen ambil kesempatan untuk menjual, tapi dalam masa sama ejen terlupa untuk membeli. Yalah. So orang beli, kita sendiri tak beli Jadi sebenarnya kalau ejen tu nampak, dia beli dulu. Betul. Dia beli dulu, dia ambil untung dulu, lepas tu lebih untung dia bagi barang balik. Tapi dia kapitalis lah. Baik pula kan. By the time kita nak cerita daripada segi kekukuhan ekonomi, yang penting dia boleh survive dan dia tidak ada, kita tak nak sampai kata kaya, tapi mudah belanja. Mudah belanja Nampak boleh beli dulu. Maksudnya tak pening lah. Tak pening siang malam nak fikir kan. Sebab saya pernah lalu satu zaman, bila tengok durian saya fikir duit. Sekarang kita pergi makan durian, kita tengok Musang King lah. Okey. Alright. So apa ni So Cik Nizam dia bercerita mengenai apa yang patut dilaksanakan lah sebelum kita merancang ni. Dan kita dalam properti ni kita sebenarnya tiada limit. Kita boleh beli satu, kita boleh beli dua, kita boleh beli tiga, boleh beli empat ataupun lebih dari itu. Dan kerana itu cuma ilmu tu penting. Ilmu tu penting untuk kita belajar. So jadi mungkin kalau semua orang penonton boleh tengok live saya setiap hari Ahad pagi pukul 9 pagi untuk bercerita mengenai properti lah. Okey Cik Nizam. Cik Nizam ada apa-apa lagi nak tambah ke? Sebenarnya kalau nak cakap pasal buat duit dengan properti ni, saya seronok nak cerita sebab dia satu benda yang best. Kalau selain daripada orang yang suka dapat untung dan dapat duit, yang itu tak sesuai. Selain untuk kalau orang yang biasa-biasa kerja, let's say kita dapat 1 bulan, 1 tahun lah kerja macam biasa, tapi dapat 1 tahun dapat 40,000. Okey tak? Tambahan saja. Okey, 40,000 tu banyak tu. Kalau satu family ada 2 anak dah boleh pergi umrah. Tak, 1 tahun dia hanya 40,000 je. 40,000 saja. Tapi bukan mesti kena full time, tak payah full time. Sebab setiap orang kena beli 3 atau 5. Pada saya 3 atau 5 itu setiap orang kena beli. Dan lebih daripada itu, jadi saya yakin Cik Nizam ni dah ada lebih daripada 5 lah properti ni. Alhamdulillah lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu Setahun 2 bini tu saya. Jangan macam tu. Yang itu kita jangan sentuh Cik Nizam, bahaya. So bukan 2 rumah untuk isteri. Okey. Kalau kita ada 5 orang anak, kita kena beli 8 rumah. Itu perkiraan dia lah. Satu untuk kita, untuk anak 5, untuk kita 1, untuk isteri 1, satu lagi ni untuk bagi amal jariah. Macam zakat lah macam tu. Lebih kurang. Tak kisah bagi je. Sebab bukan kita bayar, penyewa bayar. Betul. So maksudnya beli property, daripada property tu kita mencari pendapatan sampingan lah. Betul. Okey, ada satu soalan daripada Encik Yusri Muhammad Yusof. Apa syarat untuk menjadi ejen sambilan? Mungkin Abang Nizam boleh komen sikit lah. Bagaimana untuk menjadi ejen, apa syarat dia? Syarat dia pertama sekali untuk jadi ejen, kita kena ada hati untuk buat duit. Sebab kalau kita tak ada hati nak buat duit, kita tak ada hati nak belajar. So kalau kita tak ada ilmu tentang properti, tak mungkin kita dapat jual properti. Betul. Tak semua properti boleh beli, tapi tak salah beli properti. Tapi ada orang beli properti yang salah. Ada. Beli yang salah. Beli yang salah. Banyak kes yang rumah kena lelong sebab tersalah beli, sebab dia suka. Dia terlalu suka properti yang dia beli tu sampai dia menyusahkan diri dia. Bahu tak cukup kuat nak tanggung beban bos. So benda ni semua kena dengan preparation, dengan planning, dan paling penting kena ada action lah.
Okey, yang penting kena tahu kesihatan kewangan kita. Lepas tu rumah yang sesuai untuk kita. Betul. Okey. So jadi kepada Encik Yusri nanti boleh call Abang Nizam. Abang Nizam boleh cakap nombor telefon Abang Nizam? Nombor telefon saya 019669 sorry, itu nombor orang lain. Itu nombor okey. nombor akad properti. Okey. 0196568692. Okey, ulang balik tadi 019 0196568692. okey, nanti tengok dekat bawah tu ada nombor telefon saudara Nizam So kalau nak jadi ejen property boleh call Encik Nizam. Encik Nizam memang 24 jam sentiasa bersedia. Saya semalam pun bila borak-borak dengan Encik Nizam, pukul 4 pagi tadi ada mesej saya tanya. Pukul 4 pagi macam saya memang pukul 9 tu saya dah tidur lah. Pukul 4 pagi mesej saya akan jawab selepas pukul 6 lah. Okey Encik Nizam Jadi Encik Nizam selain daripada menjual secara mungkin fizikal, Encik Nizam ada buat apa ni tak? Jualan secara maya. Mungkin classes ke atau apa ke? 18 Mac 2020. Okey. Kita start kita punya first PKP. Tarik keramat tu? Okay. Ramai yang down, ramai yang tergolek. Ramai yang ejen tak tahu nak buat apa, ramai apa. Tapi betul. Alhamdulillah saya ada 17 sales. 17 sales dan saya ada buyer daripada Sarawak yang beli dekat Ipoh. Saya ada buyer dari tanpa KL pergi, yang beli dekat Kuching. Tanpa pergi Saya dekat Melaka. Okey. Buyer dekat KL, beli dekat Kuching. So sebenarnya orang beli property, kalau dia nampak dia untung, dia akan beli. Dan kalau dia percaya dengan orang tu, dia akan beli dengan orang tu. Maksudnya kita sebagai ejen ni pun, kita boleh advise klien-klien kita. Mungkin kalau kita tengok contoh di Melaka apa property yang hot, contohlah katalah di area Aikro. So di area Aikro ni mungkin ada banyak office, ada banyak kilang, ada banyak ni. So mungkin chances untuk disewakan tu tinggi. Dan kita pun mungkin boleh cerita dengan kawan-kawan lah. Cakap, Mat, kau beli rumah kat sini bagus lah. Ada penyewa, senang. Boleh dapat consistent income. So maksudnya sebagai real estate agent ni, kita tidak hanya boleh menjual saja. Sepatutnya kita enrich. Maksudnya kita advise klien atau bakal klien atau saja borak lah. Macam semalam lah. Saya tengah minum, baru lepas jogging ni, penat-penat ni. Arif, I nak beli rumah lah. I tengok you punya live Facebook ni, jadi I nak beli rumah kat Melaka. So mungkin tu jugalah cara kita ni untuk advice kepada bakal-bakal klien. Kita selesaikan masalah orang, bos. Setiap datang masalah orang tak boleh beli, aku masalah dia, kita selesaikan, orang belilah. Yalah. Itu cerita dia. So kalau tapi topik yang kenapa nak buat tadi tu ada salah satu daripada syllabus training saya lah. Ada dalam syllabus tiga kriteria untuk memilih properti. Boleh sentuh sikit ke 3 kriteria tu? Singkat je. Singkat je. Pertama lokasi mesti lokasi matang, kedua lokasi demand, ketiga lokasi yang orang suka. Kedua adalah daripada segi less burden. Maknanya dia kalau boleh kita tak nak guna duit kita banyak-banyak, kalau boleh kita tak payah keluar duit, dan paling penting kalau boleh dapat free lagi suka. Orang tak payah bayar langsung. Kalau macam tu sekarang ni sesuai lah. Sebab ada HOC campaign. So berapa layak dia boleh loan? Soalan dekat situ. Ketiga dia mesti tengok exit plan atau ROI. So kadang-kadang kita terbeli properti yang salah. So apa kita kena buat? So kita kena ada jalan cut loss. Sanggup terima kerugian yang sekian banyak. Yalah, kalau kata beli 100,000, kalau terpaksa jual 90, jual je lah. Yang penting boleh ambil duit tu, kita boleh buat benda lain. Jangan terikat sangat dengan satu benda. Jangan sayang sampai mati lah. Sebab benda yang kita sayang hilang nilai dia, bos. Dia panggil priceless. Sama ada priceless atau priceless. Okey. Ini tips yang penting lah daripada Cik Nizam Jadi Cik Nizam selain daripada property ni, apa lagi contohlah tadi kita bercerita mengenai 3 perkara tu. Adakah perkara-perkara lain juga menyumbang kepada harga property? Sebagai contoh dulu di kawasan Taman Merdeka, bila banjir besar. So bila banjir besar tu terus kat situ property harga terus turun Tapi sekarang saya tengok harga tu dah tak turun, harga tu semakin naik. So mungkin ada kat tadi kita cerita kita tengok kalau rumah ni dah 90,000 ni, kita jual je lah. Adakah kita patut mengkaji dulu untuk tengok mungkin lagi 3 tahun rumah ni sebenarnya akan naik? Mungkin pandangan Cik Nizam Kita kena tahu ada short term, mid term, long term. So kalau kita pergi hit untuk long term,
tempoh tu kita mampu atau tidak. Kita mesti ada short term dulu. Tengok daripada property ada at least ada 4 keuntungan. Cash back, cash flow, cash out. Dan lagi satu tax exemption. So salah benda-benda macam ni. Saya suka nak cakap tadi pasal apa tadi? Property turun harga, lepas tu property naik harga. Betul. Property turun harga sebab masalah banjir, betul? Betul. Masalah banjir ditangani, harga naik. Betul. Solve the problem, you'll be opportunities untuk make money. So that's the issue yang kita kena kreatif dan inovatif. Maksudnya selain daripada kita tengok location ataupun ni, kita juga kena mengkaji juga. Lokasi ada tiga faktor lokasi. 3 faktor lokasi Kalau bandar baru, macam mana bos? Bank tak ada, kedai makan pun tak ada. Seronok. Tak seronok lah. Macam duduk dalam hutan lah tu. Tapi kalau dah cosmopolitan, dah betul-betul pack, macam mana? Yalah. So, takut tepu pula. takut tepu. So development punya ratio dah kurang. So kita tahu yang best cukup-cukup malas. Okey. Mungkin Cik Nizam boleh bagi tips sikit lah. Ini tips yang apa ni, di luar sikit. Untuk negeri Melaka. Untuk negeri Melaka ni dalam jangka masa 5 tahun yang akan datang ni, di lokasi mana yang mungkin akan hit, akan jadi market dia meletup? Melaka. Kita cerita Melaka je dulu sekarang. Sebenarnya Melaka tak ada masalah langsung dengan industri property ni, sebab jarak daripada hujung ke hujung less than 1 hour. Betul. Dekat mana pun kita berada, kerja duduk Alu Gajah, kerja dekat Ekro pun tak ada masalah. So dia duduk dekat Jasin, dia kerja dekat Sungai Udang, tak ada masalah. Sebab tempoh perjalanan kurang sejam. Malah lebih kurang setengah jam pun dah boleh sampai sebenarnya. Kecuali hari Jumaat Sabtu Ahad sebab ramai dah start bercuti kat Melaka. Betul. Dan salah satu kena ambil peluang, beli property tak semestinya kena duduk. Betul. Kena ada add up value kat sana. Kita kena staging dia, kita buat homestay, kena buat macam-macam, kita pelbagaikan. So banyak benda. Dan salah satu daripada peluang jadi ejen property adalah bantu orang sewakan, bantu orang untuk buat homestay. Betul. Yang pertama, minta dia beli. Yang kedua, kita boleh tanya, borak-borak. Yang kedua, kalau dia dah beli, dia nak sewakan. Dia cari kita juga Betul. Sebab kalau saya tengok dalam 2 minggu kebelakangan ni, saya banyak pergi site visit. Hari ni saya ke Kelebang. Esok saya pergi ke Jasin. Lusa saya pergi ke Alu Gajah. Betul. So sebenarnya bila kita tengok, rupanya ada banyak development di Melaka. Tak kira ceruk mana pun. Kita dulu, bila kita duduk, macam saya duduk di Taman Desa Baru, Bukit Baru, ke MITC ni dalam not more than 10 minutes lah. 20 minit paling lambat bos. 20 minit tu kalau mungkin kalau jam lah. Kalau jalan clear dalam less than 10 minutes dah sampai dah. So bila kita tengok, kita pun sebenarnya impress dengan Melaka ni. Semalam hari tu kita pergi Belimbing. Belimbing tu, jalan tu yang saya pergi tu, saya ingat saya dah berapa tahun tak lalu. Bila saya tengok, dah ada rumah. Ni macam dah matang dah lama. Betul. Datang depan lagi, ada rumah baru lagi. Datang depan lagi, ada rumah baru lagi. Bahasa kalau kita pergi ke Aimolek pula, nak pergi daripada Jalan Tugudu, keluar traffic light tu, kiri ada satu projek besar, kanan ada satu projek besar. Kalau kita further up pergi Jasin Bestari tu dah penuh dah, cantik dah. Kan? So sebenarnya di Melaka ni, para penonton yang duduk di luar Melaka tu, sebenarnya kalau nak beli property di Melaka adalah sangat sesuai. Kalau di KL, kalau awak kerja di Kuala Lumpur, ibu kota, sampai Nilai, sampai Seremban awak beli. Dengan jam apa semua, 1 jam, 2 jam kan. Di Melaka, semuanya reach within 1 hour. Kalau cerita tadi, kalau pada Bandar Melaka nak pergi Belimbing pun setengah jam je, 45 minit. So sebenarnya kalau nak beli property di Melaka, boleh cari Abang Nizam, boleh cari saya. Kita tak ada masalah, kita bersharing Satu yang saya nak ingatkan kepada semua orang, kalau boleh benda ni kita sampaikan. Dalam property, harga tinggi tak bermakna mahal. Harga rendah tak bermakna murah. So jangan sebabkan dia 500,000 mahalnya, aku nak yang 200,000. Dah terlepas zaman tu. Tapi dengan property 500,000, kita bayar lebih kurang 2,500, 2,700, tapi orang sewa 3,000. Atau kita beli property yang 180,000, kita bayar lebih kurang dalam 900, tapi orang sewa 600. Mana murah? Mana lebih baik lah? Mana lebih murah? Yang lebih baik yang sewa 3,000 tu lah. Tak payah bayar, orang bayarkan, tapi dia kena top up lagi. Betul. So maksudnya bukan rumah murah saja yang kita patut beli. Kita kena gaji rumah yang mendatangkan keuntungan kepada kita. Mungkin harga rumah tu sedikit mahal,
tapi dia punya return tu adalah tinggi. Okey Cik Nizam Cik Nizam boleh cerita sikit lah kalau dekat Melaka punya price range ni, kalau kita ceritalah kalau KL harga dia mungkin sekian-sekian. Macam di Melaka, okey, rumah teres setingkat, rumah teres 2 tingkat. Mungkin boleh cerita sikit price range dia. Range harga rumah biasa, kita kena tengok current market value. So kalau rumah kos rendah, dia punya harga is sekitar 100,000 dan ke bawah. So itu rumah kos rendah. Tapi saya harap kalau boleh B40 janganlah fokus dekat rumah yang macam ni, kesian orang susah. Betul. Kita ambil hak dia. So B40 sepatutnya range dia 200 ke 350,000. Mana dia sama ada rumah teres medium cost atau semi-D. So dapat 300,000? 350. InsyaAllah boleh dapat. Okay. So tanya ejen insyaAllah. Saya percaya cara buat dia. So, kalau yang lebih sikit tu maknanya dia gaji yang kalau dah 5,000 ke atas tu start to consider untuk beli yang 400,000 ke 700,000. 400 tu dia kalau Melaka ni dah dapat banglo setingkat. Dengan tanah lagi. Dengan tanah lagi Kalau kita boleh multiple kan kita punya source of income, dia akan jadi satu benda kata kreatif dan inovatif. Yalah, kena kreatif juga Kalau kita ambil hak orang tak bagus bos. Kita ambil hak orang susah, kita susah nanti. Betul. So maksudnya kalau di ibu kota kita boleh beli rumah bertingkat dengan harga yang sama, kita boleh beli rumah banglo di Melaka Betul. So kalau nak buy property ni mungkin baguslah beli di Melaka So mungkin kalau Encik Nizam ada banyak tak klien-klien daripada luar negara, mungkin yang foreigners, bukan orang Malaysia, tapi membeli di Melaka? Saya pengalaman setakat ni lah dalam tempoh 4 tahun. Orang baru juga saya ni, jadi 4 tahun ni pengalaman saya baru dua. Satu buyer daripada Singapura, kedua buyer daripada Nigeria. Nigeria. Jauh Jauh. Sebab dan dia duduk di sini? Dia duduk di Melaka, lecturer. So ini antara dua benda. Ada kriteria tak untuk warga negara asing untuk membeli di Melaka lah terutamanya? Yang dia lecturer dia senang, kecuali yang bekerja yang susah sikit sebab dia adalah expatriate, dia mudah sikit urusan dia. Dan dia ada tempoh kontrak yang terjamin. Sebab tempoh kontrak tu bergantung kalau dia nak buat, dia cerita dia selama ada dia nak beli cash, kalau nak beli cash no issue. Tapi ada minimum lah, minimum yang kelayakan dia lah. Kalau landed 1 juta. Landed 1 juta. Kalau high rise 500,000. So kalau dia nak beli cash, maknanya dia kena pergi kepada landed tadi tu 1 million lah. Tapi masalah siapa nak bagi dia loan sebab dia tak pasti kat sini. Documentation dan support untuk dia lah. Tapi kalau contoh sebagai dia seorang Singaporean contohnya, dia membeli bangunan di Melaka. Adakah dia boleh membuat loan di Melaka sendiri ataupun terpaksa buat di Singapura? Dia tengok kepada end financing tu apa. Kalau untuk developer biasanya ada bank-bank yang dah ada agreement. Contohnya bank tu ada dekat Malaysia, bank juga ada di Singapura. So dia boleh buat. Contohnya OCBC, HSBC, CCC ni semua, insya-Allah dia boleh. Tapi sebagai orang Melayu kita pula sakit hati sebab dia tak ambil MCL. Okey. So maksudnya di Melaka ni selain daripada Kuala Lumpur ni yang banyak foreigners beli ni, di Melaka pun ada lebih banyak orang jugalah berbanding negeri-negeri yang lain. Baru seminggu buka PKP, semalam jam teruk. Siapa tak invest kat Melaka rugi. Betul So tuan-tuan kalau nak invest boleh invest di Melaka. Kalau nak beli boleh datang nak beli dan duduk, boleh juga nak beli dan invest pun boleh juga. So jadi Cik Nizam kita dah sampai ke penghujung ni. Mungkin Cik Nizam boleh buat satu kesimpulan lah yang mudah untuk orang faham. Kenapa hartanah ni adalah boleh dijadikan sebagai medium untuk meningkatkan pendapatan. Okay. Pertama, kalau kita just fikir satu benda, ketika bermulanya zaman kerjaya, umur 24 tahun, 25 tahun, kelayakan gaji RM3,000, so macam tu. So berapa rumah yang nak mampu beli. So senang-senang sebelum dia beli kereta, dia beli rumah, paling senang beli subsale dulu sebab cari yang below market value daripada kelebihan dia. Dia gunakan duit tu untuk beli kereta. So maknanya dia beli rumah dapat kereta. Tapi kereta tak adalah yang grand, cukuplah second hand Honda pun second hand juga. Betul. Second hand pun Honda juga daripada beli Honda baru. Apa masalah kepada orang muda bila dia beli Honda City? 1 bulan bayar 900. Tahun pertama dia pakai, dia mampu bayar sebab gaji 3,000. Yalah betul. Tahun pertama habis rotek mati.
Bulan tu nak bayar dan bulan tu rotek mati. So kat situ dia ada berlaku dia punya akaun dia akan rosak sikit. Maknanya dia dah tersangkut 1 bulan. Yalah. Sebab nak bayar kereta, nak bayar rotek. Tahun depan 2 tahun tayar confirm botak. Betul. So rotek mati juga. So bulanan Tambah kena bayar, rotek kena bayar, kereta tayar kena tukar. 2 bulan sangkut. Dan lepas tu dia tak boleh beli rumah. Sedih tak? Sedih. So maksudnya orang-orang muda sekarang ni beli rumah dulu baru beli kenderaan lah. Jaga financial. Jaga financial So jadi Cik Nizam mungkin tadi kita dah 1 jam bersama. So antara poin yang penting adalah menjaga kesihatan kewangan. Dengan kesihatan kewangan ni boleh membantu kita untuk membeli properti dan perkara-perkara lain lah. So jadi saya ucapkan terima kasih kepada Encik Nizam Tuba. Terima kasih kepada host yang jemput. Saya punya leader lah. So saya ni antara 400 yang kat bawah, dia nombor 1 kat atas. So kita insya-Allah kita berjumpa lagi pada hari Ahad hadapan jam 9 pagi bersama tetamu yang lain. Assalamualaikum dan selamat tinggal.